Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama merafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya, kerana dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kerana maka kita telah dipilih dalam banyak-banyak manusia pada pagi ini, maka kita dapat bersama-sama digerakkan hati kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat berjamaah subuh secara bersama-sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita untuk terus istiqamah. Yang dihormati seluruh jawatan kuasa Masjid Tabuk Mufrad serta hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada pagi ini kita akan teruskan berkaitan tentang fiqh sirah, berkaitan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi ini insya-Allah kita akan terus pergi kepada bahagian berkaitan tentang berita kelahiran Nabi akhir zaman, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan kepada kita yang disebut dalam suratul A'raf ayat 155 hingga 157 yang berbunyi ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكناهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Dan Nabi Musa memilih 70 orang lelaki daripada kaumnya untuk dibawa bersama ke Tur Sina pada waktu yang telah kami tentukan. Maka ketika mereka digegarkan oleh gempa, Nabi Musa merayu dengan berkata, "Wahai Tuhanku, jika engkau kehendaki, engkau boleh binasakan mereka bersama-sama denganku sebelum ini. Adakah engkau hendak membinasakan kami disebabkan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang bodoh antara kami? Apa yang mereka telah lakukan? Apa yang mereka telah lakukan itu hanyalah cobaanmu. Dengan cobaan itu engkau sesatkanlah sesiapa yang engkau kehendaki dan engkau berikan petunjuk kepada sesiapa yang engkau kehendaki. Engkau juga pelindung kami, oleh itu ampunilah kami dan berikanlah rahmat kepada kami, kerana engkau yang sebaik-baik pemberi ampun. Dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Sesungguhnya kami kembali bertaubat kepadamu." Allah berfirman,
Azabku akan aku timpakan kepada sesiapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi tiap-tiap sesuatu. Maka aku akan menentukannya bagi orang-orang yang bertakwa dan yang memberikan zakat, serta orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, iaitu orang-orang yang mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang ummi, yang mereka dapati tertulis namanya dan sifat-sifatnya dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Ia menyuruh mereka dengan perkara-perkara yang baik dan melarang mereka daripada melakukan perkara-perkara yang keji, dan ia menghalalkan bagi mereka segala benda yang baik dan mengharamkan kepada mereka segala benda yang buruk, dan ia juga menghapuskan daripada mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya dan memuliakannya, juga menolongnya, serta mengikuti nur cahaya yang diturunkan kepadanya Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang berjaya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan juga dalam surah yang lain daripada surah As-Saff berkaitan perkara ini. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Ayat ini nak nyatakan kepada kita tentang bagaimana dalam peristiwa ketika Nabi Isa ibnu Maryam berkata kepada kaumnya Bani Israel, sesungguhnya aku ni adalah pesuruh Allah kepada kalian, mengesahkan kebenaran kitab yang diturunkan sebelum aku diutus, iaitu kitab Taurat, dan memberikan berita khabar gembira. Maksudnya selepas Nabi Isa AS, maka akan hadirlah seorang Nabi yang namanya Ahmad. Maka ketika dia datang kepada mereka membawa keterangan yang jelas, mereka berkata ini ialah sihir yang nyata. Nak nyatakan kepada kita tentang Nabi Isa, nyatakan kepada umatnya tentang Nabi akhir zaman, dan Nabi juga bagi tahu kepada umatnya bila mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir ke dalam masyarakat, ke dalam ummah pada waktu tersebut, maka manusia pada ketika itu akan nyatakan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan sihir. Dia seperti mana kalau kita lihat dalam peristiwa mukjizat yang berlaku berkaitan tentang pembelahan bulan. Manusia nampak perkara tersebut di hadapan mata mereka, sama ada di sebelah sana ataupun di sebelah sini, tetapi bila mereka kata itu hanyalah sihir. Okay. Baik. Seterusnya apa Allah Ta'ala kata lagi dalam suratul Baqarah, nak tunjukkan bagaimana orang-orang Yahudi ini sangat mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih mereka mengenali daripada mereka mengenali anak mereka. Maksudnya kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan tentang ciri-cirinya, bagaimana orangnya, bagaimana tanda-tandanya, maka mereka lebih kenal berbanding mereka kenal anak mereka sendiri. Maka kita semua boleh rujuk dalam suratul Baqarah ayat 146. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang kami berikan kitab itu mengetahui serta mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kebenarannya sebagaimana mereka kenal anak mereka sendiri, dan sesungguhnya sebahagian daripada mereka berusaha menyembunyikan perkara tersebut. Maksudnya tahu tapi sengaja nak sembunyikan. Sedang mereka mengetahui salahnya perbuatan yang demikian. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka saya menasihatkan diri saya sendiri, apabila kita membaca Al-Quran, maka kita juga sebaiknya kita bacalah juga terjemahannya. Sebab kita bukan faham sangat bahasa Arabnya, maka supaya kita lebih menghayati apa yang kita baca, maka kita baca sekali dengan terjemahannya.
mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita ketika kita membaca terjemahan, kita faham apa yang Allah mahu kita laksanakan. Kita khawatir kita sekadar baca tapi apa yang kita baca pun kita tak tahu, kan? Tidak dinafikan bahawasanya yang kita baca tu dapat pahala, kan? Baik, seterusnya apa seterusnya? Baik, selepasnya sesungguhnya kebangkitan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi akhir zaman menjadi satu berita yang besar dan hangat di kalangan ahli-ahli kitab, kan? Sebagaimana yang telah dibawa oleh kedua nabi besar mereka sebelum ini, iaitu Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi salam. Di samping itu, perhabaran tersebut menjelaskan bahawa Nabi yang bakal diutus nanti merupakan seorang Nabi yang ummi, menjalankan tugas ma'ruf dan juga nahi mungkar, menghalalkan perkara yang baik dan juga mengharamkan perkara yang keji. Dan juga baginda hadir untuk melepaskan belenggu yang dikenakan kepada Bani Israel atas sebab kedegilan mereka lah sebelum ini, kan? Seperti diharamkan pemberian serta harta rampasan perang dan sebagainya. Dan juga dalam ayat sebelum ini kita telah dinyatakan tentang Nabi akhir zaman, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ialah merupakan Nabi yang memberikan arahan, yang mendapat arahan daripada Allah Ta'ala supaya kita semua mengeluarkan zakat, beriman dengan ayat-ayatnya, iaitu apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebenarnya berita tentang lahirnya Nabi akhir zaman telah diberitahu kepada mereka lebih awal lagi. Maksudnya melalui Nabi mereka sebelum inilah. Melalui siapa? Melalui Nabi Musa, melalui Nabi Isa alaihissalam. Sekiranya diperhatikan berita itu dinyatakan oleh Allah kepada Nabi Musa AS dan 70 orang yang dipilih di dalam kalangan Bani Israel ketika mereka memohon taubat, dan Nabi Musa pula dalam keadaan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah nama Nabi itu, Nabi Muhammad, disebut secara berterus terang dalam Injil yang diwahyukan kepada Nabi Isa AS. Nak bagi tahu juga kat kita, tuan-tuan, hadirin dan hadirat sekalian, bahawasanya umat yang terdahulu, iaitu umat Nabi sebelum ini, mereka telah dinyatakan tentang nama Nabi Muhammad itu sendiri secara jelas, nyata dan terang. Tidak ada sembunyi. Maksudnya, Nabi Muhammad itu hadir di kalangan mereka, mereka dah tahu siapa, macam mana orangnya, macam mana ciri-cirinya, siapa namanya, daripada mana, dah tahu dah, kan? Walaupun kitab Allah itu telah dipinda oleh mereka, sakit-baki berhubung dengannya tetap terdedah juga. Antaranya ialah perkataan Makkah, yang bermakna Makkah seperti mana yang disebut dalam Al-Quran. Walaupun mereka pinda, mereka punya kitab, mereka pinda Injil itu sendiri, kan? Maka masih ada lagi baki-baki, sakit-baki daripada yang mereka telah pinda itu. Antaranya ialah perkataan Makkah, iaitu merujuk kepada Makkah. Boleh dirujuk dalam surah Ali Imran ayat 96. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah ibadat yang mula-mula dibina untuk manusia beribadat kepada Tuhannya ialah Baitullah, yang di Bakkah, iaitu Makkah, yang berkat dan dijadikan petunjuk dan hidayat bagi umat manusia. Maksudnya apa? Mereka tidak boleh nak hilangkan keseluruhannya lah. Apa yang mereka cuba nak pinda, nak ubah, rupa-rupanya tak berjaya. Masih ada lagi sakit-baki lagi, kan? Baik. Perkataan Bakkah telah dipinda daripada Taurat, dipinda dalam Taurat kepada perkataan Bakkah. Maksudnya Bakkah tu, kan? Dalam Taurat mereka telah ubah menjadi perkataan Bakkah. Ubah sikit je lah, Bakkah jadi Bakkah. Sebagaimana disebut dalam Muzammil Daud, apa kebaikan bagi manusia yang kemuliaan mereka bersamamu, jalan-jalan ke rumahmu berada dalam hati-hati mereka, mereka melalui lembah Bakkah, mereka menjadikannya sebagai tempatnya terpancarnya mata air. Maka mereka masih sebut lagi dalam mereka punya kitab lah, ubah sikit je, kan?
Jadi dalam ensiklopedia Yahudi, dia kata menterjemahkan perkataan Bakka dengan lembah yang tidak berair, kan? Ubah lagi kan? Sebelumnya dalam Mazamir Daud sebut tentang, ialah berkaitan tentang lembah yang berair. Dalam ensiklopedia Yahudi tukar benda tersebut supaya orang yang selepasnya tidak boleh mengesan berkaitan tentang kehadiran Nabi akhir zaman. Baik. Tidakkah itu bermakna negeri Makkah tempat lahirnya Nabi akhir zaman? Taurat yang dipinda itu juga telah meninggalkan nas yang dilupai oleh mereka untuk memindanya. Mereka pun dah lupa yang mana satu akhirnya, kan? Ialah lama, kan? Antara Nabi Isa dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia punya tempohnya bukan sekejap lah, lama. Antaranya ialah dalam kitab Saniyah, seperti mana yang diucapkan oleh Nabi Musa AS. Tuhan kami mengutus Nabi dalam kalangan saudaramu seperti aku juga, kamu hendaklah mendengarnya. Apa yang dimasukkan saudara itu ialah bangsa Arab, kerana mereka bersaudara dengan Bani Israel dan masing-masing berasal daripada Nabi Ibrahim AS. Maksudnya ada susur galur antara satu sama lain. Dan seterusnya kita lihat pula bagaimana nak cuba juga mereka meminda, menghilangkan perkara tersebut. Dalam Injil Yuhana, Injil ni banyak tuan-tuan, kan? Injil Markus ada, kan? Itu boleh belajar yang lain lah dalam perbandingan agama pula. Dalam Injil Yuhana terdapat satu kenyataan, Nabi Isa telah berkata kepada Hawariyun, sesungguhnya aku mempunyai banyak urusan untuk aku nyatakan kepada kamu, tetapi kamu tidak boleh memikulnya sekarang. Adapun bilakah datangnya roh yang sebenarnya, ia menunjuki kamu kepada semua kebenaran, kerana ia tidak bercakap bagi pihak dirinya, bahkan semua yang didengari ia akan memperkatakannya, dan ia memberitahu kepada kamu perkara-perkara yang akan datang. Ini juga disebut dalam Injil Yuhana lah, berkaitan tentang perkara hadirnya Nabi, kan, akhir zaman. Begitu juga dengan Injil-Injil yang lain yang telah ditumpuk tambah, yang telah dibina oleh mereka daripada masyarakat mereka sendirilah. Hakikat tersebut itulah yang menyebabkan seorang padri yang bernama Ibrahim Khalil Philologus dari Mesir memeluk Islam setelah beliau mengkaji Taurat dan Injil walaupun telah dipinda. Di samping mengkaji Al-Quran, maka beliau telah dipancarkan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala lalu memeluk Islam. Maka tuan-tuan, tugas kita, antara yang kita dapat pengajaran ialah tugas kita ialah usaha dan ikhtiar, kan? Usaha dan ikhtiar untuk mengajak manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kan? Maksudnya ialah kadang-kadang kita buat program jemu, kan? Hakim, jemu, kan? Mana yang datang orang yang sama, kan? Tak ada orang lain ke yang datang, tapi jemu tak jemu, tapi tugas kita ialah tetap juga buatlah, kan? Supaya kita tak ditanya berkaitan tentang berapa banyak yang datang, tapi usaha kita apa, kan? Sebab kita usaha dan ikhtiar, kan? Ikhtiar kita apa? Buatlah, kan? Maka sebab itu mudah-mudahan kita semua diberikan istiqamah untuk terus bermotivasi melakukan perkara kebaikan dan menyuruh orang lain berbuat baiklah. Kita takut kita hilang motivasi untuk amar ma'ruf nahi munkar, kan? Dan Allah Ta'ala sebut lagi dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'idah ayat 83, apa yang Allah Ta'ala nyatakan, wa iza sami'u ma unzila ila rasul wa iza sami'u ma unzila ila rasul tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asy syahidin. Dan apabila mereka mendengar Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau melihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan apa yang mereka ketahui melalui kitab mereka daripada kebenaran Al-Quran, sambil mereka berkata, wahai Tuhan kami beriman kepada Nabi Muhammad dan kitab suci Al-Quran. Oleh itu, tetapkanlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi yang mengakui kebenaran
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi ayat ini nak nyatakan kepada kita tentang Al-Quran itu sebenarnya dia memang membenarkan apa yang telah disebut oleh kitab yang sebelum ini, kan? Jadi dia tahu dah, maka bila dia dengar daripada Al-Quran tu, maka mereka ni yang dah tahu daripada kitab Taurat, kitab Injil, tak boleh nak kata apa dah sebenarnya. Dan benda tu betul, kan? Cuma dipinda kitab mereka yang sebelum ini. Jadi kebangkitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga merupakan berkat dan perkenan Allah atas doa Nabi Ibrahim dan Ismail, yakni ketika mereka mendirikan Kaabah, doa itu disebutkan dalam Al-Quran melalui firman Allah Taala, ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Kita boleh rujuk dalam surah Al-Baqarah ayat 129 yang berbunyi, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wahai Tuhan kami, utuskanlah kepada mereka seorang rasul daripada kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat firman-Mu dan mengajarkan mereka isi kandungan kitab Al-Quran serta hikmah kebijaksanaan dan membersihkan hati dan jiwa mereka daripada syirik dan maksiat. Sesungguhnya Engkaulah yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Maksudnya apa, tuan-tuan? Maka sebenarnya juga Nabi Ibrahim dan juga anaknya Ismail, yang mana Allah Ta'ala nyatakan di dalam Al-Quran berkaitan tentang permohonan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diutuskan Nabi daripada kalangan mereka, kan? Jadi telah menjadi sunnatullah bagi memperkenalkan doa orang yang saleh. Apatah lagi kalau doa itu daripada Nabi-Nabi dan Rasul. Telah sabit dalam hadis bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ana da'awatu Abi Ibrahim wa bisyaratu Isa. Akulah daripada doa Nabi Ibrahim dan berita gembira yang disampaikan oleh Nabi Isa. Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakan kat kita bahawasanya dia tu, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut sebagai Nabi akhir zaman, tiada lagi Nabi selepas Nabi Muhammad, adalah berdasarkan kepada doa Nabi Ibrahim dan juga berita gembira yang telah disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Jadi kita semua, tuan-tuan, sebagai orang yang beriman, maka kita jangan malas berdoa lah sebenarnya. Itu nak bagi tahu kat kita, kan. Betul lah hari ini berdoa bukan besok dapat, kan. Mana ada hari ini doa besok dapat. Maka tapi doa kita ialah doa yang tidak putus-putus lah, terus berdoa dan terus berdoa. Baik. Jadi saya tinggalkan pada bahagian itu sahaja. Kita akan sambung pada minggu depan. Saya stop pada bahagian bahawasanya doa Nabi, kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah pada doa yang telah didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik. Seterusnya kita bersikit baca berkaitan tentang pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya baca bersekali? Supaya kita semakin dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita tak pernah jumpa Nabi. Jadi dengan mengetahui ciri-cirinya, mudah-mudahan setan pun tak boleh nak tipu kita lah, kan? Baik. Yang kedua, bab berkaitan tentang tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Abu Raja' Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Hatim bin Ismail an al-Ja'ni bin Abdul Rahman qala sami'tu Sa'id bin Yazid radhiyallahu anhu yaqulu zahabat ila khalati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna ibna ukhti waj'un famasahu ra'si wa da'ali bil barakah wa tawadda'a fasharibtu min wudu'ihi wa qumtu khalfa zuhrihi wa nazartu ila al khatim baina katifaihi
fa iza huwa mislu zirril hajalah. Sa'id bin Yazid berkata, makcikku mengajak aku bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian makcikku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya anak saudaraku iaitu Sa'id bin Yazid sedang sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kepala Sa'id bin Yazid lalu mendoakan keberkatan untukku. Sesudah itu Rasulullah mengambil wuduk. Jadi tuan-tuan, apa perbuatan Nabi ialah mengusap kepala kan. Maka sebenarnya kita usaplah kepala anak kita masing-masing. Baguslah kan. Maka dia ada merupakan apa yang dibuat oleh Nabi. Rasulullah mengambil wuduk dan aku meminum air bekas wuduknya. Lalu berdiri di belakang badan beliau, aku dapat melihat tanda kenabian antara kedua bahunya, iaitu tanda seperti zirru, iaitu al-hajalah. Okay. Apa hadis seterusnya? Hadis seterusnya ialah nak jelaskan kepada kita juga berkaitan tentang apa yang maksud dengan khatam Nabi. Ra'aitul khatama bainal katifai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uddatan hamra misla baydatil hamamah. Rumaisah berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada waktu itu berada sangat dekat denganku. Seandainya aku mahu mencium tanda kenabian yang ada di antara kedua bahu Nabi, kedua bahu beliau, niscaya aku dapat melakukannya. Bersabda kepada Sa'ad bin Mu'az pada hari Sa'ad meninggal dunia, arasy Allah bergegar kerana kematian Sa'ad bin Mu'az. Baik. Seterusnya, apa lagi bila kita membicarakan berkaitan tentang tanda atau khatam Nabi ini, maka Ibrahim bin Muhammad yang merupakan salah seorang keturunan daripada Ali bin Abi Talib berkata, apabila Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah menceritakan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau akan menyebutkan sebuah hadis yang panjang sampai selesai. Beliau berkata, di antara kedua bahu Nabi terdapat tanda kenabian dan beliau adalah merupakan penutup para Nabi. Kita tak nampak tuan-tuan. Yang nampak siapa? Sahabat Nabi lah. Berkaitan tentang khatamun nubuwah ataupun tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Sebab tu dalam riwayat berkaitan tentang khatam tanda kenabian ni, dia banyak hadis yang dia hampir sama semua tuan-tuan, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nak tunjukkan kepada kita tentang benda tu adalah benda yang benar, kan? Kalau sama macam kita, kalau kita dengar benda yang sama daripada orang yang berbeza, nak tunjukkan bahawa benda tu betul, kan? A kata sama, B kata sama, kan? Ustaz Hakim kata pun sama, kan? Siapa lagi? Dan orang lain berkata sama, maka samalah. Baik. Okay, Abu Zaid Amru bin Al-Akhtab bin Al-Ansari berkata kepada Ilba' bin Ahmar, Rasulullah pernah berkata kepadaku, wahai Abu Zaid, kemarilah dan usaplah belakang badanku. Aku pun mengusap bahagian belakang badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jari jemariku menyentuh tanda kenabian. Maksudnya sahabat Nabi ni, Nabi kata, "Mailah sini, pergi belakang aku, usap belakang Nabi ni kan." Dan sahabat tu pun maka dia menyentuhlah belakang ni kan. Maka Ilba bin Amr al-Yashkuri bertanya kepada Abu Zaid, bagaimana bentuk tanda kenabian itu? Abu Zaid menjawab, gumpalan. Macam gumpalan. Baik. Kemudian seterusnya Buraidah bin Al-Husayb berkata, ketika Rasulullah tiba di Madinah, Salman Al-Farisi datang membawa hidangan berisi kurma untuk Rasulullah. Hidangan itu diletakkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah bertanya, "Wahai Salman, apakah ini?" Maka Salman menjawab, "Ini sedekah untukmu dan sahabatmu." Maka Rasulullah berkata, "Angkatlah ia dari sini, sesungguhnya kami tidak boleh makan barang sedekahan." Maksudnya Nabi tak makan benda yang disedekahkan, hadiah, Nabi makan. Baik. Kemudian seterusnya Salman membawa hidangan itu pergi daripada situ.
Keesokan harinya Salman datang lagi membawa makanan yang sama, letakkan makanan itu depan Nabi. Nabi tanya pula, "Ni apa wahai Salman?" Maka Salman kata, "Ini hadiah untukmu Rasulullah." Maka Rasulullah berkata kepada para sahabat, "Hidangkanlah." Kan? Pada waktu itu Salman terlihat dan memerhatikan tanda kenabian di bahagian belakang badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebenarnya hadis yang disebut berkaitan tentang tanda kenabian ini banyak, dan tuan-tuan boleh nampak bagaimana dia berdasarkan kepada peristiwa-peristiwa tertentu lah. Maksudnya ada yang atas sebab Nabi minta kepada sahabat mengusap belakang badan. Ada cerita berkaitan tentang bagaimana sahabat nampak di bahagian belakang Nabi ada tanda kenabian. Maksudnya dalam pelbagai situasi, tetapi nak tunjukkan tentang tanda kenabian tersebutlah. Okay. Pada waktu itu Salman terlihat dan memperhatikan tanda kenabian di bahagian belakang badan Rasulullah, iaitu di antara pundak bahagian sebelah atas. Dengan itu Salman menyatakan keimanannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu Salman adalah hamba milik seorang Yahudi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menebus beliau dengan sekian-sekian dirham. Cara membayarnya adalah dengan menanam tanaman kurma di atas sebidang tanah untuk mereka. Salman perlu bekerja di situ sampai pokok-pokok kurma itu berbuah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang membantu Salman. Tengok Nabi kan. Bukan sekadar suruh Salman bekerja di kebun, tetapi Nabi juga ikut tolong sama bekerja, membantu Salman. Bukan kata Salman kau gilah tanam kurma tu sampai berbuah. Bukan Nabi bukan jadi mandor sahaja. Hebat tak? Maksudnya Nabi sekali bersama-sama menanam, sama-sama membantu Salman. Adakah kita sampai macam tu sekalian? Bagaimana kita kalau menjadi ketua? Kan? Baik. Salman perlu bekerja di situ sampai pokok-pokok kurma itu berbuah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang membantu Salman menanam pokok-pokok kurma itu, kecuali satu batang pokok yang ditanam oleh Umar. Semua tanaman kurma itu berbuah pada tahun yang sama, namun ada sepohon pokok yang tidak berbuah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mengapakah dengan tanaman kurma yang satu ini?" Umar menjawab, "Wahai Rasulullah, sayalah yang menanamnya." Kan? Maka oleh kerana yang tanam tu Umar, maka wallahu alam, dalam cerita ni nak tunjukkan tentang semua pokok kurma itu berbuah, kan? Kecuali ada satu pokok yang tidak berbuah yang ditanam oleh Sayyidina Umar lah. Lalu Rasulullah mencabut pokok kurma itu lalu menanamnya semula. Akhirnya pokok itu berbuah pada tahun yang sama juga. Faham tak tuan-tuan? Dia punya pokok tu memang dah tak berbuah, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam cabut pokok yang tak berbuah, dan yang tak berbuah tu ialah Umar. Tanamnya dah lewat tapi berbuahnya sama. Mukjizatlah tu yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara rasionalnya, kalau tanam lambat, ia lambat buahnya, kan, biasa je kan. Tapi oleh kerana itulah mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan nanti bolehlah buat kuis dekat rumah. Apakah tanaman pokok yang ditanam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lewat tanamnya tapi tuainya sama? Bolehlah buat soalan kat rumah sambil sarapan lepas. Wallahu alam. Saya rasa sekadar itulah pada pagi ini. Mudah-mudahan kita semua dapat manfaat bersama daripada pertemuan yang sebentar ini pada pagi ini, dan mudah-mudahan kita juga terus istiqamah menuntut ilmu supaya kita mendapat sesuatu yang bermanfaat setiap hari lah. Wallahu alam. Kita surahi dengan membaca kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.